اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 41. Muka surat 41 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bahkan mengetahui ia dengan yakin bahawasanya yang ampunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia ampunya nikmat isi ahli neraka, atau ada ia isi ahli syurga. Maka jika ada ia ampunya nikmat isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia, akan ampunya nikmat oleh nikmat itu. Dan jika ada ia ampunya nikmat isi syurga, maka tiada ada nisbah, tiada ada bandingan antara nikmatnya itu, nikmat yang ada pada dia tu, dengan nikmat syurga. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah, dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, maka kasih ia akan mereka itu kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih ia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya. Bahkan mengetahui ia dengan yakin. Mengetahui ia di sini mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Mengetahui ia dengan yakin. Mengetahui dengan yakin. Bagi mereka yang putus penilikan daripada makhluk ni, bukan mengetahui dengan yakin dengan bahawa pegangan yang putus di hati, bukan di sini. Hak ni mengetahui dengan yakin, dengan hakul yakin ataupun ainul yakin. Dia ada peringkat-peringkat keyakinan. Adapun kita ni ilmu yakin, keyakinan kita kepada perkara-perkara yang gaib berdasarkan kepada ilmu kita. Kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin, itu kedudukan maqam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah sebagai bandingan ringkas ilmu yakin. Kalau kita pergi kepada
bicara makhluk lah. Ilmu yakin dengan bahawa ilmu tadi ni kita yakin bahawa akan satu-satu benda yang kita ketahui bagian. Tapi kita tidak pernah melihat. Sampai masa kita pun melihat. Jadi keyakinan kita yang terdahulunya berdasarkan kepada ilmu, keyakinan kita jadi tinggi sebab kita sudah melihat. Peringkat permulaannya kita hanya mengetahui. Tapi daripada pengetahuan kita sudah timbul keyakinan akan apa-apa yang kita ketahui. Tapi kita belum melihat. Bila kita melihat, daripada ilmu tadi, bukan setakat ilmu, kita melihat, maka keyakinan akan meningkat. Kemudian bukan setakat melihat, hakul yakin, kita mengecapi dia. Itulah keyakinan yang sebenar-benarnya. Tapi ni keyakinan yang sebenar-benarnya, keyakinan yang paling tinggi lah. Kita ilmu yakin dengan pengetahuan yang dikurniakan oleh Allah, kita yakin akan sekalian perkara gaib. Kita yakin berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin berkaitan dengan persoalan barzakh. Kita yakin berkaitan dengan hari akhirat. Tapi keyakinan berdasarkan kepada ilmu, bukan kita boleh tengok pun, bukan kita boleh mengecapi pun. Pada ni, tapi kita yakin tak kepada persoalan barzakh. Kita yakin. Keyakinan kita tu datang daripada mana? Datang daripada ilmu. Tetapi macam mana keyakinan orang yang melihat? Contohnya, tinggi keyakinan dia. Macam mana keyakinan orang yang telah melalui alam barzakh? Itu contoh dia. Itu keyakinan orang yang sudah mengecapi. Orang yang sudah mengecapi. Ginilah contoh. Ini contoh biar orang tu berilah. Orang cerita bahawa durian ni sedap. Kita percaya memang sedap lah. Tidak, kalau dah sedap takkan boleh mahal. Kita tak kenal mana durian ni. Kita tengok, oh nampak sungguh sedap sekali. Cuba kita rasa, oh barulah sahih, sedap sungguh. Rasa baru sahih. Dengar cerita kita percaya dah. Orang cerita tu memang kita percaya. Dia kata sedap tu, nombor satu tu kita percaya. Tapi kita pernah tengok ke tak? Dah tengok. Kita tengok aje, tengok saja, rasa kat dulu. Bila rasa je, tu barulah sahih. Ni contoh dia lah pada ni. Jadi sekarang ni dia bicara berkaitan dengan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Nak cerita mengetahui dengan yakin ni orang yang putus penilikan daripada makhluk. Mengetahui dia dengan yakin ni ainul yakin ataupun hakul yakin. Kita ni orang awam yang mana penilikan kita makhluk lah. Penilikan mana ni? Penilikan dengan hati kita, semuanya adalah datang daripada makhluk. Sebab kita tidak putus penilikan daripada makhluk. Di hati kita penuh dengan gambaran makhluk. Diri kita sendiri makhluk. Jadi macam mana nak putus pendidikan daripada makhluk, nak hilang pendidikan daripada makhluk? Ini semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang putus pendidikan ni mengetahui dengan yakin akan bahawasanya yang punya nikmat itu belum tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia yang punya nikmat tu isi api neraka ataupun ada ia isi surga. Kalau macam kita pun seumpama tu juga, seseorang tidak sunyi daripada neraka, tidak sunyi daripada syurga, melainkan para anbiya, melainkan para sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Melainkan secara umumnya, tidak secara khusus, mereka yang dijanjikan oleh Allah di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh, syurgalah merekanya. Itu janjian secara umum. Mereka yang beriman dan beramal soleh, syurga merekanya, wajib syurga merekanya. Wajib syurga ni kita tilik kepada janjian Allah Subhanahu wa taala. Atas Allah tidak ada kewajipan. Tilik pada janjian Allah kepada mereka yang beriman pasti syurga. Tapi ini hanya janjian secara umum. Kita nak tuju khusus kepada seseorang, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Situ je lah. Kita pun mengetahui seumpama tu juga. Tapi tahap pengetahuan kita tu, tahap mengetahui yakin kita tu tahap rendah. Mana ni? Kalau kita sampai tahap yakin sungguh atas dunia ni, sementara seseorang tak sunyi daripada neraka, seseorang tidak sunyi daripada syurga, maka di mereka tak ada lah nikmat apa pun, tak ada tu. Sebab apa? Sebab kalau seseorang tu ahli neraka, apa yang mereka dapat atas dunia ni, apa nikmat sekalipun, istidraj daripada Allah. Tuhan beri, Tuhan pun nak capuk neraka. Tak ada ni lah nikmat yang dapat seumpama tu. Kalaulah seseorang yang dapat bagai-bagai nikmat atas dunia ni, dia ahli syurga, maka nikmat atas dunia ni tak boleh nak banding dengan nikmat syurga. Tak boleh nak banding dengan nikmat syurga. Jadi kalau duk tinggi tahap tu, maka tak ada lah di hati mereka ada sifat dengki, sifat hasad. Sifat dengki, sifat hasad bukan tidak ada di hati mereka, di basirah mereka, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni di penghujung pembicaraan sifat kecelaan yang keempat, sifat dengki. Sifat dengki, sifat hasad. Dengki, cita di hati hilang nikmat daripada orang lain, ataupun cita di hati turun nikmat atas orang yang lain. Yang maklum kitanya dengki ni haram ijma' ulama, dosa besar ijma' ulama. Dan dengki ni membatalkan pahala kebajikan kita yang sepatutnya menjadi bekalan kita pada hari akhirat. Yang mana kebajikan ni yang dapat pahala kebajikan yang sempurna, akidahnya comel, ini kebajikan zahirnya sempurna, hati pula ikhlas semata-mata melakukan amal kebajikan kerana Allah, barulah ada pahala. Tapi mari hasad, hasad membatalkan pahala yang sepatutnya menjadi bekalan di hari akhirat. Kemudian didatangkan sebab yang menimbulkan dengki, di antaranya takabur, berseteru dan juga keji nafsu. Kemudian didatangkan macam mana untuk menghilangkan penyakit dengki. Nak menghilangkan penyakit dengki ni dengan ilmu dan dengan amal. Panjang bicara terdahulunya. Kemudian dengan ilmu, dengan amal, tiba-tiba masih lagi tak dapat nak menghilangkan sifat dengki. Kenapa? Kerana tabiat manusia. Tuhan jadikan peseng manusia tu gitu. Dalam kitab ni sebut tabiat peseng. Kita pun sebut tabiat peseng. Tu pada zahir je. Tak ada peseng-pesengnya. Semua yang berlaku ni qada dan qadar. Itu jelas dah pegangan kita. Pada ni tabiat peseng seseorang yang berseteru. Apabila seterunya dapat nikmat, dia tak berkenan. Bila seterunya ditimpa bala, dia akan rasa senang. Itu tabiat. Tetapi seseorang tidak senang dengan nikmat, ini suka dengan diturunkan bala kepada seseorang yang lain, itu semua qada dan qadar Allah lah. Itu pegangan kita sahih dah tu. Sebut tabiat. Tabiat ni kira hak zahir dia gitu. Pesai manusia Tuhan buat gitu.
Kalau berseteru dia jadi gitu. Tapi apabila dia jadi gitu, bukan seteru tabiat yang menjadikan Allah Ta'ala belaka baik ke buruk ke, semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut tabiat semula jadi, tabiat semula jadi ini semua cakap asbab belaka. Tak ada salah cakap asbab. Tabiat semula jadi, tabiat semula jadi. Macam kita cakap bab perjalanan alam. Alam semula jadi, alam semula jadi. Alam semula jadi sudah teratur dia seumpama tu. Itu perjalanan alam semula jadi. Itu hanya cakap asbab zahir. Hakiki yang berlaku tu tetap bukan semula jadi. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku cara tabi'i semula jadi. Bahkan kalau berpegang satu-satu perkara berlaku secara semula jadi yang tidak langsung berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama. Ada ni. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi. Cerita semula jadi hanya cerita asbab sahaja. Pesen tabiah dia dah. Pesen perangai semula jadi manusia begitu. Tapi apa yang berlaku, baik ke jahat, datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu bicara tabiah perangai pesen orang yang berseteru. Begitu juga yang tersebut hak terdahulunya. Apabila timbul saingan, timbul saingan ni juga di antara sebab timbulnya sifat dengki. Saingan dalam berniaga, saingan dalam bekerja, saingan dalam belajar, dalam mengajar. Dalam kehidupan kita memang ada saingan. Dalam kehidupan kita memang ada saingan. Saingan inilah yang antara sebab timbulnya sifat dengki. Maka daripada sifat dengki inilah dengan ilmu dan amal kita wajib hilangkan. Tapi tak dapat nak hilangkan sifat dengki, tak dapat nak hilangkan sifat dengki ni, hendaklah engkau melepaskan diri engkau daripada dosa dengki. Dengki di hati tak dapat nak hilang. Sebab duduk bersaing semua ni. Saingan kita pula jenis sombong pula. Dia litah kita sikit, mulalah. Dah bersaing. Faham ni? Tiba-tiba naik dia, sombong pula. Merendah-rendahkan kita pula. Ni. Maka daripada saingan tadi timbullah berseteru. Maka timbul di hati, biar dia jatuh. Biar dia kena balak. Ni. Pada ni. Tetapi terkalau kita cita di hati, Tuhan tarik nikmat dia tu kerana nikmat tu menyebabkan dia takabur, tu dengki yang dibenarkan. Tapi kadang-kadang bukan kerana takabur dia pun, kerana kita tak puas hati dah lah. Sebab kita sama-sama bersaing dengan dia. Dia dapat ke dia nikmat tu. Tapi kalau orang yang sampai tahap keyakinan tinggi, dapat nikmat ke tak dapat nikmat ke, tu atas dunia saja. Nikmat banyak mana pun kalau akhirah neraka, atas dunia tu sebenarnya bukan nikmat pun, zahir je nikmat. Istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ahli syurga pun sama juga. Tinggi mana, banyak mana nikmat atas dunia pun, nak banding dengan syurga tak boleh buat bandingan. Lepas tu nak reki apa lagi? Faham tak ni? Hanya tahap keyakinan. Jadi untuk melepaskan daripada dosa dengki dengan dua perkara. Yang pertama, dengki yang ada di hati itu jangan kita perzahirkan. Jangan kita terjemahkan dengan perkataan dan perbuatan. Diamkan di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan setakat diamkan di dalam. Kita benci pula akan diri kita. Yang mana di hati kita ni ada dengki semacam. Tak hilang-hilang dengkinya. Kadang-kadang hilang juga. Hilang. Apabila tengok je nikmat dia, mari pula di hatinya. Apabila kita kawal, hilang hak dengki tu.
Tapi apabila tengok pula timbul pula. Contoh ni. Pandai ni. Jadi kalau tak boleh nak hilang sepenuhnya dengki, nak melepaskan daripada dosa. Dosa dengki dengan kita benci di hati, benci akan diri kita yang kasih di hati kita, hilang nikmat orang lain yang dipanggil dengki. Sebab apa? Sebab timbul dengki ni kerana tabiat manusia, perangai dia gitu dah. Berseteru, bersaing, maka jadi dengki. Maka boleh tak kita nak menghilangkan tabiat? Itu bukan kewajipan kita, kata Syekh Qadir Al-Mandili, kerana tiada kuasa atas kita menghilangkan tabiat kita, mengubahkan tabiat kita pada kebanyakan kelakuan. Kerana tabiat ni tidak dapat kita mengerasi, melainkan yang dapat mengerasi tabiat, hilang tabiat ni, timbul tabiat para malaikat adalah mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Kita cerita dah minggu lepas apa makna putus penilikan daripada makhluk. Makna putus penilikan daripada makhluk ni, di basirah tidak ada makhluk, yang hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Maqam fana, maqam wahdatul af'al, maqam aulia, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kewajipan kita. Kita duk tahap kitanya, kita tahap kita dapat satu-satu perkara, hati kita gembira. Itu tahap kita. Terlepas satu-satu perkara, hati kita jadi duka cita. Kalulah tahap kita seumpama tu, kita ni yang dipanggil masih lagi ada sifat tufuliyah, dia panggil tufaili. Tufaili ni macam mana? Tufaili ni macam kanok-kanok. Sebab apa? Sebab kita masih lagi memandang kepada makhluk. Apa yang kita dapat? Makhluk. Apa yang kita hilang? Makhluk. Tapi bila dapat aja, kita gembira. Gembira dengan makhluk. Kita hilang aja nikmat, kita duka cita dengan hilang makhluk. Apa panggil apa ni? Orang yang bersifat dengan tufaili. Tufaili ni kanak-kanak lah kita kata. Di tufaili ni orang tak jepuk tapi dia mari. Tufaili tu. Contohnya jamuan, dia tidak dijemput. Dia lalu-lalu tengok orang jamu, dia pergi. Tu tak boleh. Dia panggil apa? Ngelang anjing, dia panggil. Ada ngelang anjing. Orang tak jepuk, dia mari. Orang tak jepuk, dia mari. Tufaili dia panggil. Jadi tufaili ni kalau kita bicara kok, kita duduk ngendeng, duduk cerita bab aulia, ngendeng cerita. Kita dengan aulia jauh pun. Ni puak tufaili bakal ni. Pasal jenis ngendeng, pada ngendeng. Ni duk cerita maqam. Abang apa ni? Ngendeng hidangan aulia. Tapi jauh, tidak dijemput pun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada maqam aulia. Ngendengnya tufaili. Dapat nikmat, hati suka dengan nikmat. Hilang nikmat, hati duka dengan hilang nikmat. Ini orang maqam awam. Sebab apa? Sebab kita hanya memandang makhluk. Tidak putus penilikan hati kita dengan makhluk, tapi cerita maqam. Tu tufaili belaka tu. Tufaili mana apa? Orang yang mengendeng lah panggil hidangan aulia, tapi tidak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kata tufaili, orang tak jemput dia mari jamuan. Dia lalu tengok ada jamuan, dia pun singgah makan. Dia panggil ngelang anjing. Tu dia larang tu. Jangan. Tu jangan. Tu cerita hak jamuan manusia. Jadi tufaili ni orang mengendeng hidangan aulia, tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mana? Mereka yang masih lagi memandang akan makhluk. Nak menghilangkan makhluk itu bukan kewajipan kita, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak ni? Jadi hak siapa putus penilikan daripada makhluk ni lah, lenyap segala-gala di hati, melainkan hanya ada Allah. Hak ni lah hak selamat sungguh-sungguh. Ni barulah hak selamat sungguh-sungguh. Ini cerita zahir gitulah, tapi tidak dinafikan. Ada di kalangan aulia illah tiba-tiba ditarik taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa dengar kisah-kisah aulia di kalangan Bani Israel yang ditarik taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, bukan tak ada. Tapi nak cerita orang siapa tahap putus penilikan daripada makhluk, barulah mereka orang mukmin yang sebenar-benar, orang makrifah yang sebenar-benar, orang yang mentauhidkan Allah yang sebenar-benar. Maqam aulia, maqam para sahabat, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pastikan kita lengkap ke-6 rukun iman, pegangan. Itu bagian kita. Nak pastikan kita mengenal Allah, permulaan agama, mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Ini hak bahagian kita. Ada ni. Jadi hak cerita-cerita mereka yang putus penilikan daripada makhluk ni, hak tu cerita-cerita dalam kitab-kitab hakikah, tasawuf hakikah. Cerita mereka yang beriman, beriman ni tahap ni, putus penilikan daripada makhluk. Hak ni hak saya sebut dah minggu lepas dan juga berulang-ulang dalam kuliah-kuliah lainnya. Hak ni jangan lakon sama sekali, jangan buat-buat sama sekali. Hak ni hak banyak timbul dalam rakaman-rakaman, bahkan ada dalam radio sekalipun. Sebab apa? Sebab dia ambil pembicaraan dalam kitab hakikah, tiba-tiba dia nak lakonkan, dia nak buat-buat. Biar kita hanya merasai kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasai di hati, melainkan hanya Allah. Kita dapat ilmu pun kita rasa di hati, ilmu kita tu daripada Allah, bukan daripada kepandaian orang mengajar, bukan daripada kepintaran otak kita, bukan. Jadi kita memahami ilmu ni, kita merasai itu daripada Allah, bukan daripada yang lain. Kalau masih lagi merasai dapat ilmu tu daripada lain, belum lagi mentauhidkan Allah, belum lagi mengesahkan Allah, bahkan masih lagi mensyirikkan Allah, digi kepada hak bicara hakikah, dia letak pada syariah kuno. Ada ni. Lepas tu disuruh fanakan diri, lenyapkan. Tidak ada melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Buang rasa diri, buang rasa wujud diri, habis cerita ni. Hak ni ialah kita orang mengaji untuk panduan diri kita. Pihak berkuasa hak tu dia kena perhati molek, itu bawakan yang terpesong. Pihak masjid yang mengatur kuliah kena letak molek. Nak bicara apa sebenarnya? Bicara syariah, bicara syariah. Nak bicara bab hakikah, bicara bab hakikah. Tapi hak hakikah ni bukan untuk diletak kepada kita, untuk kita mengenal sampai maqam hakiki yang sebenar, macam mana perasaan hati basirah mereka. Kita cerita saja, mereka duduk tahap ni, begini. Siapa tahap ni? Pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita buat. Tapi biasanya kita mestilah mari di hati kita, pandang kanan kiri hanya nampak Allah. Buka mata tidak nampak malaikat, hanya nampak Allah. Buka mata nampak isteri, tidak nampak Allah. Syirik lagi diubuh Allah. Ni tukang ceramah ni, ustaz-ustaz belakang ni. Bukan cakap kedai kopi ni, ceramah di masjid surau ni. Tu boleh tengok dalam rakaman-rakaman banyak. Bawakan yang seumpama tu yang terpesong. Dia tidak memahami pembicaraan syariah, dia tidak memahami pembicaraan berkaitan dengan hakikah maqam kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Lenyap di basirah penilikan kepada makhluk, mari daripada kurniaan Allah, mari daripada amal ibadah.
hak perjalanan amal ibadah, hak ditarik oleh Allah, dijazbah oleh Allah tu bicara lain pula. Ni kan pula orang mengakunya dia Allah Ta'ala tarik dia sampai maqam aulia, dakwalah pula dia aulia. Tu senyum sudahlah tu. Bahas panjang-panjang lelah duk balah dengan orang seumpama tu. Mana amalan dia? Semayang sunat ratus-ratus rakaat. Ni amalan-amalan ni lah yang akan menipiskan hati selain daripada Allah yang ada di hati kita. Semayang sunat tu lama mana tu? Pilih atas susunan Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun, berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun. Saya sunat ratus-ratus rakaat. Baca Al-Quran sehari dua hari khatam sekali, berbelah-belah tahun. Ni berzikir bersawak ribu-ribu belah-belah tahun, puluh-puluh tahun atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah lenyapkan di basirah, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Maka putus penelikan daripada makhluk, tak ada makhluk di hati, bukan suruh buat. Dosa hilangkan wujud diri, hilangkan pilihan diri, hilangkan kuasa diri, hilang di hati kita memiliki. Sebab apa? Sebab kita tidak ada memiliki. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah, bukan milik kita. Kita mesti menghilangkan kita rasa memiliki. Tu punah belaka tu. Memang kita tak rasa kita memiliki. Memang kita rasa memiliki harta benda milik kita. Hak ada di kita ni pun milik kita, tidak merasai milik kita. Nak lenyapkan rasa memiliki, tak boleh hak tu. Jadi gitu tu sebab apa? Yang pertama, ilmu syariah tak lepas, terutama sekali ilmu pegangan. Kemudian pergi pula kepada membaca pula kitab-kitab hakikah. Baca pula kitab-kitab hakikah. Sebab peringkat kadang-kadang mudah-mudah mensyirikkan orang. Mudah-mudah mensyirikkan. Saya kalau mengajar, saya tak takut pada siapa-siapa. Makhluk tak ada sedikit pun di hati saya. Sedap. Kalau mati pun syurga menunggu saya. sedap. Sedap. Saya tak ada takut pada sedikit pada makhluk. Kang kena tangkap kang tu syirik belaka kang tu. Semayang tapi syirik kepada Allah. Kenapa kena takut pada makhluk? Takut kena tangkap, takut kena ambil tindakan. Memanglah nak sampai tahap kasih hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, memanglah kena buang di hati selain daripada Allah. Kalau tidak, kasih akan Allah dan Rasul, cinta akan Allah dan Rasul. Ni sini di hati kita apa yang kita kasih sebenarnya? Makhluk lah. Harta benda, pangkat, keluarga, itu di hati kita. Salah ke? Tak salah. Salahnya macam mana? Kasih kepada makhluk sehingga membelakangkan syariat. Itu baru salah. Ini peringkat syariat lah, peringkat kita orang awam ni. Kasih kepada makhluk, kasih kepada harta benda, zakat-zakat pun sayang. Kasih, sayang. Itu baru dicela pada syarat. Kasih kepada keluarga, sayang pada keluarga. Keluarga buat pun tak Tuhan larang pun, senyap. Apa? Sayang. Itulah satu-satunya ada. Itu baru dicela pada syarat. Kasih, tapi kalau tuntutan syarak ke hadapan, itu kasih yang tidak dicela pada syarak. Tapi kasih seumpama tu kepada makhluk, maka takkan timbul di hati kasih akan Allah yang sebenar-benar, cinta akan Allah yang sebenar-benar. Tapi nisbah kita orang awam syariah ni, kita turut perintah, kita tinggal larangan Allah, dipanggil kasih dah tu qada kita. Tapi hakiki sebenar kita bukan kasih akan Allah, kita nak kepada pahala, kita nak kepada syurga. Syurga pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak ada salah tu. Nak menghilangkan, tak boleh nak menghilangkan. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ni banyak bawakan seumpama ni sekarang, menyebabkan ilmu-ilmu hakikah yang sebenar dibangkit bohong oleh orang lain.
Orang hak menafikan, hak bakik bohong ilmu ilmu hakikah ni, memang dia tak tahu berkaitan ilmu hakikah. Yang keduanya, memang dia anti kepada ilmu tasawuf. Tambah-tambah telah pula ilmu tasawuf hakikah, lagilah mereka anti. Tapi jadi menyebabkan timbul fitnah pada ilmu hakikah ni, terkadang berpunca daripada mereka yang dakwa diri. Mereka nak bawa ilmu hakikah kepada masyarakat tu ilmu fardhu ain pun tahu ke mana hala. Tapi sebab apa? Sebab mereka nak dapat ketinggian. Kalau mengajar ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, asal-asal, kelas budak-budak. Kalau mengajar tinggi-tinggi, orang mengajar apa? Mengajar apa? Kitab hakikah. Hak tukang belajar pula, lagi ngaji kitab apa? Tinggi kamu belajar. Lah nak sapa ke Tuhan. Ni duk belajar sifat 20 dak habis-habis. Duk belajar bab fiqh, ai mutlaq, ai musta'mal tak habis-habis. Duk ngaji bab qasaq, ta'arud, ta'ayyun, muwafiq, masbuk tak habis-habis. Bila nak sampai ke Tuhan? Dah ni. Ni ramai hak pesen ni. Sebab apa? Guru yang bukan sebenar, yang hak nak belajar pula tu hak kosong ilmu syariah. Tak ikam syarahan tak kupulaman ni, jangan kamu gantung mutiara di tengkok babi. Jangan kamu gantung mutiara di tengkok babi. Mutiara mana? Ilmu hakikah. Gantung di tengkok babi, syariat pun tak ada Jangan. Tapi kalau ada orang gantung mutiara di tengkok babi, orang ajar ilmu hakikah kepada murid yang syariat tak lepas, itu bukan mutiara yang sebenar. Itu hak tiruan palsu. Hak sebenar, pandailah nak letak. Kalau dia kena ilmu hakikah yang sebenar, dia pandai nak letak. Tapi kita bicara hak mereka yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun peringkat syariah itu bicara lain. Tidak akan terbuka hati selagi makhluk tertobok di hati kita. Dalam hikam Ibn Athaillah Sakandari, kaifa tashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Kaifa tashruku qalbun, macam mana nak terbuka hati ni, qalb basirah. Kaifa tashruku suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati, gambaran makhluk tertobok di cermin hati kita. Tidak akan terbuka. Betapa terbuka hati yang mana gambaran makhluk tertobok di cermin hati kita, tak akan terbuka. Kita, masalah kitanya bukan gambaran makhluk tertobok di hati kita. Hati kita penuh dengan sifat-sifat kecelaan. Hati kita pula dosanya banyak. Tu sama telah lah. Sekarang ni hati bersih daripada sifat kecelaan. Dosa-dosa kita taubah, tapi cermin mata hati kita masih lagi tertobok dengan rupa makhluk. Sekarang di hati kita makhluk lah ke? Ni yang kita nampak ni. Kita nampak apa ni? Makhluk. Di hati kita nampak makhluk. Kita bukan nampak Khalik yang menjadikan segala-gala ni. Hak kita nampak sekarang ni kan, ni tertegak apa semua ni, semuanya mari daripada tiang, atap, semua ni. Walau tidak ada, semua tu adalah datang daripada af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma tiang, wa imma apa sekalipun, makhluk bekas sama sekali. Tapi di mata hati kita semua ni binaan-binaan yang tegak molek, kita boleh berlindung di bawah dia molek. Ada kipas angin besar pula, selesa kita, sejuk kita, tu makhluk belaka tu. Hakikinya semua yang berlaku ni adalah af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hati kita tertobok dengan makhluk, takkan terbuka. Mustahil terbuka. Itu semua atas susunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang butuh pendidikan daripada makhluk ni, mereka yang dipilih oleh Allah naik maqam aulia, maqam para sahabat, maqam fana, maqam baqa, maqam fanaul fana. Itu bicara-bicara ni, bicara-bicara hak maqam belaka tu.
Di maqam fana ada tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Maqam baqa syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Cerita sedap sangat. Tapi makamnya apa? Syariat pun tak lepas. Kalau dengar orang cerita sedap, dia pandai peluk nada suara, hanya ke. Tapi beri ilmu-ilmu hakikah ni kepada siapa? Kita fardhu ain tauhid cuka cemaki peko, fardhu ain peko cuka cemaki, faham-faham lah. Orang ni orang yang tak pandai nak nilai ilmu. Mutiara intang beliang, mutiara intang beliang nak jamu kepada siapa? Kepada orang kaya raya. Orang setakat pendapatan cukup-cukup makan, nak hidangkan dia, nak cadangkan dia. Mutiara intang beliang. Kok berat laginya, kawan tu makan budak cukup. Mepeh kita panggil. Tiba-tiba tawa intang beliang mutiara. Faham-faham lah. Ada ni. Kawan tu ilmu syariat pun tak lepas. Dia cerita hakikah. Faham? Syariah lepas. Mana kita kata cukup makan syariah. Dah amal macam nak amal. Amal pun malah. Contohnya. Nak cerita bab ni. Hok makan. Nanti dulu. Tapi terkadangnya bukan kata ilmu cukup. Kita kata pendapatan cukup makan. Tak cukup makan pun. Ilmu fardhu ain pun tak lepas. Bukan tak lepas. Mengaji pun tidak. Tiba-tiba pergi kepada bicara hakikah. Itu kena jaga molek. Sekarang ni itu fitnah yang besar dalam masyarakat kita. Menyebabkan ilmu hakikah yang sebenar dipandang, ditohmoh bagai-bagai dengan sesak lah. Bukan sesak sahaja. Kadang-kadang letak level ilmu-ilmu hakikah ni puak-puak kufur. Puak-puak api boleh rubuh ni. Ni. Pada ni. Hak mereka anti tapi berpunca daripada di antaranya ni golongan-golongan yang menyamar. Kita mengaji molek. Ni susun molek dah sini ni. Hak pekat kita macam mana? Tabiat manusianya macam mana? Gitulah kitanya. Jadi selagi kita pandang kepada diri nikmat atas dunia ni, memanglah apabila seseorang yang kita kurang setuju dengan dia dapat nikmat. Seseorang yang kita bersaing dengan dia dapat lebih daripada kita. Memanglah sebab kita pandang kepada nikmat. Pandang pada makhluk, tabiat dia gitu dah. Maka timbul sifat dengki di hati. Macam mana nak supaya lepas dia dosa. Ini cerita dia. Jadi tak akan hilang tabiat malaikat mereka yang putus penilikan daripada makhluk. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya yang ampunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada isi neraka, isi api neraka atau ada isi syurga. Sebab orang yang dapat nikmat ni belum tentu lagi akhiratnya macam mana. Maka jika ada ia yang punya nikmat isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia, akan mempunyai nikmat. Oleh nikmat itu bahkan apa yang dapat adalah istidraj daripada Allah. Allah permua saja ambil, akhirnya neraka. Ini hak paling ditakuti. Dan jika ada ia yang punya nikmat isi syurga, maka tiada nisbah. Tiada ada nisbah. Nisbah ni kita kata bandingan lah. Tiada ada nisbah. Nisbah ni kita kata bandingan. Mana tiada ada nisbah, tidak boleh nak banding antara nikmatnya, nikmat yang dapat di dunia ni dengan nikmat syurga. Tak ada bandingan. Jadi nak dengki ke mana? Dia dapat nikmat. Kalau dia ahli neraka, istidraj daripada Allah. Kalau dia ahli syurga, nikmat dunia sementara. Nikmat dunia sementara tak boleh nak banding dengan hari akhirah. Bahkan melihat melihat mereka yang putus penilikan daripada makhluk ni, bukan melihat dengan pandangan mata kasar ni. Melihat syuhud dengan basirah dia panggil. Kita melihat ni memandang dengan basar, dengan mata lendai. Mereka yang putus pendidikan daripada makhluk melihat syuhud dengan basirah. Akan sekali makhluk itu hamba bagi Allah. Hamba bagi Allah. Semua makhluk ni hamba bagi Allah. Allah Tuhan dia. Hak ada ni hamba Allah belaka ni.
Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu kekasihnya. Maka kasih ia akan mereka itu, kerana mereka itu hamba bagi kasihnya. Jadi mereka yang putus penilikan daripada makhluk ni, kasih akan hamba yang dikurniakan oleh Allah. Sebab apa? Sebab hamba ni adalah kekasih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang dapat nikmat ni, sekarang makhluk ni adalah hamba Allah. Maka mereka ni kasih akan makhluk ni hamba Allah. Sebab apa? Sebab makhluk ni adalah hamba kepada kekasih mereka, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita kan, kita ada orang yang kita kasihi. Kemudian orang yang kita kasihi ada dia punya kekasih dia. Kita kasih juga kepada orang yang dikasihi oleh kekasih kita. Jadi sekarang ni mereka ni kasih akan Allah, kasih yang sebenar-benar. Dia panggil mahabbah khasah. Mahabbah khasah. Jadi ada ni semua ni adalah makhluk Allah. Makhluk ni hamba kepada Allah. Bila dia kasih kepada Allah, maka dia pun kasih kepada hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang dikurniakan nikmat, dia suka. Sebab apa? Dia kasih kepada hamba Allah. Yang mana hamba Allah ni adalah hamba kepada Allah. Allah adalah kekasih kepada mereka yang putus penilikan daripada makhluk. Tapi sebut kasih-kasih di sini bukan kasih hak kita duk cakap mulut. Dan juga kita panggil kasih lah. Kasih akan Allah, cinta akan Allah dan Rasul apabila kita menuruti perintah Allah dan Rasul, dan kita meninggal larangan Allah dan Rasul, dipanggil kasih dah tu. Tapi kasih yang sebenar tidak ada, melainkan hanya ada Allah di hati. Kasih sebenar macam kasih orang gila, kasih macam orang gila ke orang tu lah, itu kasih yang sebenar. Faham tak? Dia biasa tertugu dah muka oleh kerana cerita hak makam-makam ni, benda cerita saja. Nutqiyah cerita. Perkara ni zauqiyah yang kecak di batin. Jadi nak contoh payahlah, sebab malam yazuk lam yadri, tak rasa dah tahu. Biasa tu buat misal macam mana orang kasih akan seseorang. Hak gila sungguh tu. Hak gila sungguh tu. Tidak ada di hati, melainkan hanya orang tu saja. Tu. Ada ni. Pernah sampai tahap tu? Pernah dah sampai tahap tu? Maknanya siang malam di hati orang tu je. Mulut ni duk cakap dengan kawan ni, duk cakap dengan kawan, tapi hati ada ni. Ada ni. Apa kata? Mandi tak basuh, begitulah bibir kurang. Maknanya dia tengok je, ni nak cerita. Dia tengok je rumah kawan tu, nampak tuang dia. Daripada jauh nampak dah atap rumah, nampak dah tuang dia, kekasih tu. Bukan kekasih dia nerak atas atap rumah, bukan. Nampak pula pakaian dia duduk di ampayang tu. Nampak kekasih dia tu. Bukan kekasih dia tu duduk di ampayang tu. Mana apa? Basar melihat akan ni rumah ke apa ke, basirah hanya memandang orang tu sahaja. Sebab apa? Dia kasih sampai tahap gila dia kepada seseorang. Jadi orang yang kasih sebenar-benar kepada Allah, melihat apa sekalipun, basirah hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dia. Jadinya dia melihat apa sekalipun, hati hanya memandang Allah. Sebab apa? Sebab hati hanya ada Allah. Sebab sebenar-benar kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kasih ia akan mereka itu, kan mereka itu hamba bagi kekasihnya ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih ia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya itu atas segala hambanya. Jadi segala hamba Allah, Tuhan beri nikmat, nyata nikmat pada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dia suka. Sebab apa? Sebab itu nikmat yang datang daripada kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain dapat nikmat, tapi nikmat yang orang lain dapat, hamba Allah tu dapat nikmat tu daripada mana tu? Mari daripada kekasihnya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa perkara? Hati hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zauq dia. Kita hanya pegangan. Tahap pegangan ni
hati lupa, lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk tahap lupa, lalai daripada Allah ni mudah diperdaya oleh syaitan. Tak selamat. Pada ni kita yang lalai daripada Allah ni mudah diperdaya. Siapa yang benar-benar selamat? Mereka yang putus penilikan daripada makhluk. Di hati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang benar-benar selamat. Tetapi walaupun kita ni dalam keadaan lalai, kita tetap ada panduan hukum hakam. Kita terlanggar, kita bertaubat. Kita terlanggar, kita bertaubat. Kerana Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih pada mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai-lalai kita pun hukum hakam kita jaga. Apa perkara yang kita nak lakukan, kita ingat akan hukum hakam. Walaupun kita tidak ingat akan Allah, tapi kita ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak zahir kita jaga mengikut hukum hakam Allah. Hak hati pun kita jaga mengikut hukum hakam Allah. Tapi jaga orang lalai. Macam mana? Jaga orang lalai. Lala pun kita, mudah lena pun kita, mudah hanyut pun kita. Jaga. Dia jaga, tapi jaga tahap kita. Kita kena perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai maqam kedudukan putus pendidikan daripada Allah. Itu kurniaan daripada Allah. Kita tak boleh atur apa perkara kerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan apa nikmat Islam, iman, ihsan, taufik hidayah, nikmat ilmu, nikmat amal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Nikmat ni pun kalau kita nak nilai balik pun kadang-kadang tak terfikir oleh kita. Kadang-kadang syukur kita pun kurang. Kalau kita mensyukuri hak nikmat yang Tuhan kurnia pada kita, dan kita mohon Allah Ta'ala tetapkan hati kita atas ketaatan dan atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar peringkat permulaan asas-asas, kita kenal diri, kita insaf diri. Kita tak belajar asas, tak kenal diri, dia belajar tinggi-tinggi, dia kenal orang lebih-lebih, dia pun perasan dia lebih. Itu tak betul. Kita belajar asas-asas, kita kenal diri, kita insaf diri. Kalau kita boleh belajar mereka tinggi-tinggi, kita belajar mereka tinggi-tinggi, maka di hati kita payah nak timbul riak, ujub, takabur. Sebab apa? Mari di hati lebih aku. Siapa yang lebih? Mereka yang putus penilikan daripada makhluk aulia ilah. Ini hak lebih. Pada ni kita belajar orang lebih-lebih ni. Kenapa? Bukan kita nak laku mereka, kita nak kenal siapakah mereka kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar. Siapa tahap tu boleh lebih. Tahap kita ni alhamdulillah, kita bersyukur, tapi nak rasa lebih. Tahap kita dosa banyak, bertaubat, buat dosa, bertaubat, tapi alhamdulillah sebab Tuhan beri taufik hidayah kepada kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Ini masuk pula sifat kecelaan yang kelima daripada 10 sifat kecelaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.